Jesse Lee Dugat, kisah kanak-kanak yang diculik selama 18 tahun oleh pedofilia. Kes penculikan kanak-kanak adalah perkara paling ditakuti dan menjadi mimpi ngeri bagi setiap ibu bapa. Namun begitu, ramai para ibu bapa yang tidak mengambil langkah-langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan ia daripada berlaku. Faktor utama adalah mereka tidak pernah menyangkakan ia akan berlaku kepada mereka sehinggalah ia terjadi. Bagi kes Jesse Lee Dugat, ia juga tidak disangkakan dan telah menjadi mimpi paling ngeri dalam hidupnya dan ahli keluarganya. Lebih buruk, Jesse diculik dan dikurung selama 18 tahun, dijadikan hamba seks kepada penculiknya Philip Garrido. Pada 10 Jun 1991, Jesse Dugat yang berusia 11 tahun yang sedang berjalan dari rumahnya ke hentian bas seperti biasa. Namun, dia tiba-tiba ditahan oleh sebuah kereta dan menyangkakan mereka ingin bertanyakan arah. Selepas menurunkan tingkap, Philip dengan menggunakan stun gun telah mengenakan satu renjatan terhadap Jesse yang menyebabkan dia jatuh dan terkulai layu di atas tanah. Turut membantu adalah isteri Philip, Nancy, yang dipercayai menjadi pengintip Jesse sebelum penculikan untuk dihadiahkan kepada suaminya. Jesse kemudian dimasukkan ke dalam kereta dan ditekan ke bahagian bawah lantai kereta oleh Nancy menggunakan lutut lalu dibawa ke sebuah tempat yang terletak 2 jam perjalanan daripada rumah Jesse. Pencarian serta-merta dilakukan selepas kehilangannya, namun tiada petunjuk yang boleh dipercayai walaupun bapa tirinya, Kurt Proben, menjadi saksi penculikan tersebut dan mengejarnya menggunakan basikal. Philip Greg Garrido adalah suspek utama dalam kes ini. Dilahirkan di California pada tahun 1951, Philip mempunyai pelbagai rekod jenayah termasuklah pada tahun 1972 di mana dia telah ditangkap dan didakwa kerana melakukan serangan seksual terhadap gadis berusia 14 tahun. Walau bagaimanapun, kes tersebut tidak dibicarakan selepas gadis tersebut enggan memberi keterangan. Pada tahun 1976, Philip sekali lagi melakukan jenayah dengan menculik wanita berusia 25 tahun, Catherine Calloway. Catherine dibawa ke sebuah gudang di mana dia dirogol oleh Philip selama lebih daripada 5 jam. Selepas pihak polis menyedari sebuah kereta yang diparkir di hadapan gudang tersebut, mereka mengetuk pintu gudang yang mana dibuka oleh Philip. Ketika itulah Catherine muncul dan keluar lalu meminta bantuan pihak polis. Dia didakwa dan disabitkan dengan jenayah di Mahkamah Persekutuan dan Negeri. Dalam penilaian psikiatri yang diperintahkan oleh mahkamah pada tahun 1976, Philip didiagnos sebagai penyalahguna dadah dan penyimpangan seksual yang kronik. Psikiatri mencadangkan supaya pemeriksaan neurologi dilakukan kerana penggunaan dadah kronik olehnya mungkin bertanggungjawab dalam beberapa penyelewengan seksual. Di mahkamah, Philip mengaku dia beronani dalam keretanya di tepi sekolah rendah dan menengah sambil melihat pelajar perempuan. Philip disabitkan dengan 2 kesalahan pada 9 Mac 1977 dan dijatuhkan hukuman 50 tahun di penjara persekutuan atas kesalahan menculik dan 5 tahun hingga seumur hidup kerana merogol. Dia mula menjalani hukuman bermula Jun 1977 di penjara Leavenworth. Ketika di penjara, Philip bertemu dengan Nancy Bocanegra yang ketika itu melawat bapa saudaranya. Kedua-dua mereka berkahwin di penjara pada tahun 1981. Selepas menjalani 11 tahun daripada 50 tahun hukuman, berlakunya kecacatan undang-undang yang pertama dalam kes ini, di mana Philip telah dibebaskan daripada menjalani baki hukuman selepas ditemu bual oleh 2 pemeriksa paruh selama 35 minit. Namun, Philip masih belum bebas. Dia dipindahkan ke penjara di Nevada untuk menjalani hukuman rogolnya dan selepas 8 bulan kemudian, kegagalan undang-undang kedua telah berlaku. Lembaga parol Nevada juga memutuskan untuk membebaskan Philip Garrido. Alasannya tidak menyumbang kepada ancaman kepada kesihatan, keselamatan dan moral masyarakat. Keputusan yang sangat pelik dan mengejutkan ini telah mengubah hidup Jesse Dugat selama-lamanya. Pada 26 Ogos 1988, setelah dibebaskan, Philip dipindahkan dan diletakkan di bawah pihak berkuasa parol Persekutuan di Contra Costa, California. Dia dipindahkan ke pihak berkuasa parol Persekutuan di Contra Costa pada 26 Ogos 1988. Ketika berada dalam parol, Philip dipantau dan dipakaikan gelang kaki yang mempunyai pengesan GPS serta dikunjungi banyak kali oleh pegawai parol, timbalan syarif dan ejen persekutuan.
Setelah pasangan Philip dan Nancy Garrido tiba di rumah mereka, Jesse Dugat dibogelkan dan satu-satunya yang tinggal pada tubuhnya hanyalah sebentuk cicing. Jesse dibawa ke sebuah bilik kalis bunyi yang juga merupakan studio rakaman sementara Philip terletak di kawasan belakang rumahnya. Philip kemudiannya memaksa Jesse untuk mandi bersama dengannya. Setelah itu, bermulalah kisah ngeri dalam hidupnya apabila dia dirogol buat kali pertama dalam keadaan bergari. Setelah Jesse dirogol, Jesse ditinggalkan dalam keadaan berbogel di dalam bilik tersebut yang tertutup rapat. Philip memberi amaran kepada Jesse bahawa terdapat beberapa ekor anjing Doberman Pinschers di luar dan dilatih untuk menyerang jika dia cuba untuk melarikan diri. Ketika tempoh itu, satu-satunya manusia yang berhubung dengan Jesse adalah Philip. Philip akan membawa makanan dan minuman kepada Jesse setiap hari dan juga bercerita kepadanya. Jesse dibekalkan dengan sebuah baldi untuk melakukan aktiviti penyah tinjaan seperti kencing dan buang air besar. Selepas sebulan setengah diculik, Jesse dipindahkan ke sebuah bilik yang lebih besar di mana dia digari pada katil. Philip menjelaskan bahawa malaikat syaitan membenarkannya untuk mengambil Jesse dan Jesse akan membantu masalah seksualnya kerana masyarakat telah mengabaikannya. Philip juga mengambil dadah syabu ketika itu dan akan memakaikan baju-baju pelik kepada Jesse. Tak cukup dengan itu, perangai pelik Philip semakin teruk apabila dia menyuruh Jesse mendengar suara yang mana dikatakan boleh didengari Philip melalui dinding. Philip juga mengaku bahawa dia adalah hamba Tuhan yang terpilih. Dadah itu juga membuatkan dia menangis teresak-esak dan meminta maaf kepada Jesse. 7 bulan selepas dijadikan tahanan, Philip memperkenalkan Jesse kepada isterinya Nancy. Nancy memberikan patung haiwan dan susu coklat kepada Jesse sambil menangis. Jesse menjelaskan bahawa dia dimanipulasikan oleh Nancy yang berperwatakan seperti seorang ibu dalam masa yang sama kejam kerana cemburukannya. Selepas hampir 34 bulan diculik, gari pada tangan, Jesse dibuka memberikannya sedikit kebebasan. Pada April 1994, Jesse diberikan makanan yang dimasak buat kali pertama. Dan ketika itu, mereka memberitahu bahawa Jesse telah hamil. Ketika berusia 13 tahun dan hamil 4 bulan setengah, Jesse baru mempelajari kaitan di antara seks dan kehamilan daripada televisyen yang dibekalkan kepadanya. Ketika ini, ibu Jesse, Terry Probine, masih tidak berputus asa untuk mencari anaknya. Malah, dia melakukan jualan barangan terpakai untuk mengumpul uang bagi menggunakan khidmat penyiasatan persendirian. Terry juga meminta semua jirannya agar membiarkan lampu hadapan rumah sentiasa terpasang pada waktu malam agar ternampak sekiranya Jesse pulang. Jesse menonton program TV yang menunjukkan kelahiran anak sebagai persediaan pada 18 Ogos 1994 dalam keadaan berseorangan dan tanpa bantuan. Jesse melahirkan anak perempuannya. Dia sekali lagi melahirkan anak perempuan keduanya pada 13 November 1997 ketika berusia 16 tahun. Kedua-dua anak ini adalah hasil hubungan paksa oleh Philip Garrido. Bayangkan bagaimana keadaan Jesse yang berusia tersangat muda terpaksa menjaga dan membesarkan kedua anaknya itu tanpa bantuan dan pengetahuan, berseorangan di tempat yang tidak mempunyai keperluan asas untuk hidup serta hanya berpandukan daripada TV. Pada satu ketika, Philip memberitahu kepada Jesse untuk memujuk isterinya Nancy. Jesse dan anak-anaknya perlu memanggil Nancy dengan panggilan ibu dan mengajar anak-anaknya untuk mengenalinya sebagai kakak mereka. Tindakan ini adalah untuk membuatkan ketiga-tiga gadis dan kanak-kanak ini tidak disyaki oleh orang awam apabila dibawa keluar. Nama Jesse juga ditukar kepada Elisa. 18 tahun selepas Jesse diculik pada 24 Ogos 2009, Philip Garrido bersama-sama anak Jesse Dugat yang masing-masing berusia 15 dan 12 tahun telah pergi ke Balai Polis University of California untuk memohon kebenaran bagi mengadakan acara istimewa di kampus tersebut sebagai sebahagian daripada program keagamaan. Dia bercakap dengan pengurus acara khas, Lisa Campbell, yang mana Lisa menyatakan kelakuan Philip sebagai tidak menentu dan dua gadis tersebut sebagai tidak bermaya. Lisa mengarahkan Philip supaya membuat temu janji untuk datang keesokan harinya serta meninggalkan namanya. Pegawai polis, Ellie Jacobs, kemudiannya melakukan semakan latar belakang dan menemui bahawa Philip adalah pesalah seks dan sedang berada di bawah parol kerana menculik dan merogoh. Keesokan harinya, Ellie Jacobs turut bersama dalam pertemuan Philip dan Lisa dan menyedari dua kanak-kanak tersebut kelihatan pucat seperti tidak menerima cahaya matahari yang cukup dengan kelakuan yang pelik. Ellie kemudian
kemudiannya menelefon pejabat Paro bagi menyampaikan kebimbangannya dan meninggalkan pesanan pada peti suara pejabat Paro. Selepas mendengar mesej rakaman pada peti suara, dua ejen parol mengunjungi rumah Philip. Setibanya mereka di situ, Philip digari dan rumahnya diperiksa, namun hanya menemui istrinya Nancy dan ibunya. Philip memberitahu bahawa dua gadis yang menemaninya itu adalah anak kepada saudaranya dan telah mendapat kebenaran membawa mereka ke universiti. Walaupun sebulan sebelum itu, pejabat Paro telah mengharamkan Philip supaya tidak dekat dengan remaja bawah umur dan Philip telah melebihi jarak perjalanan yang dibenarkan sebanyak 24 km untuk ke Universiti California. Namun pegawai Paro melepaskan dan mengarahkan supaya datang melaporkan diri keesokan harinya untuk membincangkan lawatannya ke universiti tersebut dan berkenaan dengan dua gadis tersebut. Philip Garrido tiba di pejabat Paro di Concord, California pada 26 Ogos bersama-sama istrinya Jessie dan dua anaknya. Mereka dipisahkan bagi mendapatkan keterangan. Jessie memberitahu namanya adalah Elisa dan dua gadis tersebut adalah anaknya. Jessie juga memberitahu bahawa dia sedar Philip adalah pesalah seks, namun menjelaskan bahawa Philip telah berubah seorang yang baik dan sangat baik dengan anak-anaknya. Kenyataan itu diiyakan oleh kedua-dua gadis tersebut. Setelah didesak butiran untuk mengesahkan identitinya, Jessie menjadi sangat defensif dan gelisah. Dia kemudiannya memberitahu bahawa dia adalah seorang istri yang trauma dan sedang menyembunyikan dirinya daripada suaminya. Pegawai Paro akhirnya menghubungi pejabat polis Concord dan sebaik saja ketibaan polis, Philip Garrido adalah individu yang memberitahu perkara sebenar bahawa dia telah menculik dan merogol Jessie. Ketika itu, barulah Jessie Dugat memberitahu identitinya yang sebenar dengan menulis namanya di atas sehelai kertas kerana sudah 18 tahun tidak menyebut nama tersebut. Laporan kemudian mencadangkan bahawa Jessie mula menunjukkan tanda-tanda sindrom Stockholm, iaitu sindrom di mana lahirnya perasaan simpati dan sokongan dalam diri mangsa kepada penculik. Dalam sebuah temu ramah, Jessie menyatakan bahawa rasa belas kasihan dan kesanggupannya untuk berinteraksi dengan penculiknya hanyalah kerana mahu meneruskan hidup. Untuk menghentikan penderaan ramai mangsa yang terpaksa untuk bersimpati terhadap penculiknya, Philip dan istrinya kemudian ditahan dan ejen khas FBI menghubungi ibu Jessie bagi memberitahu penemuan anaknya. Jessie mendapat hak penjagaan anak-anaknya dan bersatu semula dengan ibunya pada 26 Ogos 2009 setelah 18 tahun terpisah. 2 hari selepas penahanan, iaitu pada 28 Ogos 2009, Philip Garrido dan istrinya mengaku tidak bersalah atas tuduhan menculik, merogol dan menahan tanpa kuasa. Kes ini berlanjutan selama hampir 2 tahun yang melihatkan kedua-dua suspek ingin mengaku bersalah, kemudiannya sekali lagi mengaku tidak bersalah. Namun pada April 2011, Philip dan Nancy Garrido mengaku bersalah di hadapan mahkamah atas kesalahan menculik dan merogol. Philip dijatuhkan hukuman penjara 431 tahun hingga seumur hidup, manakala Nancy penjara 36 tahun hingga seumur hidup. Jessie Dugat diberikan papasan oleh kerajaan California sebanyak 80 juta ringgit atas kegagalan Jabatan Pembetulan dan Pemulihan menjalankan tugas dengan baik. Dalam tempoh penculikan ini, pegawai Paro telah mengunjungi rumah pesalah seks ini untuk tujuan pemeriksaan, namun mereka gagal mengesan kehadiran Jessie dan anak-anaknya di kawasan yang mereka periksa, termasuklah di belakang rumah dan studio rakaman kalis bunyi tersebut. Saksi yang ditemu buah juga mengatakan bahawa Jessie kelihatan berada di dalam rumah dan menjawab panggilan di pintu depan, namun tiada cubaan untuk melarikan diri. Lebih mengejutkan, pada satu ketika Jessie sendiri dibenarkan berkeliaran di dalam rumah mereka dan berinteraksi dengan pegawai Paro sendiri, namun tidak berani untuk berterus terang siapa sebenarnya dirinya kerana dimanipulasikan dan bimbangkan keselamatan anak-anaknya. Tak cukup dengan itu, pada Mac 1999, hanya selepas 11 tahun di bawah penyeliaan, kegagalan undang-undang terbesar telah berlaku apabila pegawai akhlak persekutuan sekali lagi memberikan kelegaan kepada Philip Garrido apabila dia dibebaskan daripada parunya atas alasan berkelakuan baik.
Dalam surat pembebasan itu, pegawai tersebut, Mark Messner, menulis, "Saya ingin berterima kasih di atas kerjasama anda, Philip Garrido, atas kerjasama sepanjang tempoh penyelidikan tersebut. Saya berharap anda akan terus berkelakuan baik." Namun, ketika ditemui oleh saluran televisyen GNT untuk bertanyakan berkenaan hal ini, Mark Messner tidak memberi kerjasama dengan masuk ke dalam keretanya dan terus memandu melarikan diri. Antaranya kegagalan undang-undang lain yang mungkin dapat menyelamatkan Jesse Dugard lebih awal termasuklah pihak polis gagal mengaitkan hubungan antara lokasi penculikan Jesse Dugard dengan lokasi penculikan dan rogol Catherine Colway oleh Philip Garrido, yang mana kedua-dua berlaku di tempat yang sama, iaitu di South Lake Tahoe. Pada tahun Jun 2002, ketika Jesse berusia 22 tahun, Jabatan Bomba bertindak balas terhadap laporan seorang remaja mengalami kecederaan bahu di kolam renang di rumah Philip. Maklumat mengenai respon tersebut tidak disampaikan kepada pejabat parul Philip yang secara kebetulan tidak mempunyai rekod kolam renang atau mana-mana kanak-kanak yang tinggal di alamat Garrido. Pada tahun 2006, salah seorang daripada jiran Philip menelefon pihak polis dan memberitahu bahawa terdapat beberapa buah kemah di belakang rumah Philip dan kelihatan kanak-kanak tinggal di situ. Jirannya juga menggambarkan Philip sebagai tak sioman dan ketagihan seks. Seorang timbalan syarif kemudiannya bercakap dengan Philip di bahagian hadapan rumah selama 30 minit. Syarif tersebut tidak memeriksa maupun meminta untuk memeriksa kawasan rumah dan pergi begitu sahaja selepas memberitahu Philip adalah menjadi satu kesalahan jika ada orang tinggal di kawasan luar rumah tersebut. Selepas Jesse diselamatkan pada Ogos 2009, syarif tersebut, Warren Roof, memohon maaf kepada mangsa dalam sebuah persidangan berita. Pada 4 November 2009, Pejabat Ketua Inspektor California mengeluarkan laporan yang menyatakan kesilapan yang dilakukan oleh Jabatan Pembetulan dan Pemulihan California yang telah menyumbang kepada tempoh penculikan Jesse Dugard yang panjang. Dilaporkan bahawa jabatan tersebut telah tersilap kerana mengklasifikasikan Philip Garrido sebagai seorang yang memerlukan penyelidikan peringkat rendah. Laporan itu juga menerangkan bahawa seorang ejen parul ternampak seorang gadis berusia 12 tahun di rumah Philip, namun tidak berbuat apa-apa untuk mengesahkannya selepas Philip menjelaskan bahawa kanak-kanak tersebut adalah anak saudaranya.